Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur dan puji kita kehadrat Allah dirafakkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita, menganugerahkan kita untuk bertemu bersama dan bersiaran sekian kali laginya dalam kuliah online ataupun atas talian ini di alam maya ini. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita pada kali ini diberkati, rahmati, restui dan dilindungi oleh Allah Taala sentiasa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita buat hari yang pertamanya, memasuki pada hari dalam hari yang pertama dalam pada bulan Muharram 1442 Hijrah. Alhamdulillah, di atas kurnia Allah yang berikan kita masa, ruang, peluang, umur dan usia hingga sampai dapat bersama pada masa hingga sampai ke hari ini. Alhamdulillah wa bisyukrillah wa binikmatillah. Bila mana kita mengenangkan atau bercakap tentang hijrah, sudah pastilah akan terhimbau memori kita, sejarah yang pernah kita pelajari daripada sejarah Islam kita, akan suatu peristiwa agung yang pernah terjadi dan dilakukan dan berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana pada suatu tengah hari yang tidak menjadi kebiasaan orang-orang Arab keluar pada masa itu, itulah yang namanya sebagai waktu Qailulah. Qailulah bererti tidur sejenak. Pada waktu itulah baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya dan pergi menuju ke rumah teman sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Dan setelah diminta izin untuk memasuki rumahnya, maka Rasulullah SAW menyampaikan satu berita dan khabar gembira kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda, yang menyatakan bahawa beliau akan bakal menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya dari Makkah Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Daripada kisah ini, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat boleh pelajari beberapa pelajaran yang insya-Allah akan kita cuba lungsuri dan hayati satu persatu. Pertama, erti persahabatan. Tatkala apabila dikhabarkan sahaja akan khabar gembira tersebut, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah menerimanya dengan penuh kegembiraan, dengan hati penuh kesyukuran, kerana terpilih dan dipilih untuk menemani, untuk kita katakan untuk guide ataupun untuk escort Rasulullah SAW dalam perjalanan agungnya atau perjalanan sejarahnya. Dan sebagai sahabat yang baik dan lagi sejati, tidak ada keraguan pada dirinya ataupun apatah lagi kebimbangan dalam hatinya. Ialah mungkin terfikir juga kalau kita hadirin Allah sekalian, ini nak escort Rasulullah ni bukan sembarang ni. Ini pasti menghadapi berbagai macam bahaya, musuh dan sebagainya. Tetapi semua itu tak difikir dan tak dihiraukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi malah cinta dan gembira dan suka dalam untuk menemani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejatinya. Dan inilah dia hadirin kasih Allah Subhanahu taala, sebagai seorang sahabat kita menghulurkan bantuan ketika mana sahabat kita dalam keadaan memerlukan.
tanpa mengira, tanpa kita membataskan had akan bantuan pertolongan kita semampu daya kita. Teman sahabat yang baik itu bersama kita dalam keadaan gembira maupun duka, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan sebaliknya. Itulah erti sahabat yang sebenarnya, hadirin kasih Allah Subhanahu taala. Dan kita mohon doa pada Allah Subhanahu taala, semoga mudah-mudahan kita anugerahkan Allah SWT sahabat-sahabat syurga. Seperti mana Imam Syafi'i pernah mengatakan bahawasanya, andai kalau engkau sudah ketemukan sahabat yang baik, maka peganglah dia, peganglah mereka, sentiasa dampingilah kepada mereka, jangan kau lepaskan. Dan juga pernah diriwayatkan bahawasanya manfaat sahabat itu nanti di akhirat, ketika mana telah pun dimasukkan ahli syurga ke dalam syurga dengan bersyukur dan riang-ria mereka mentasbih tahmid pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian bertanya mereka akan sahabat-sahabat yang pernah mereka jumpa di dunia dan tak terlihat dan tak kelihatan di dalam syurga. Maka ditanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Ula, ya Allah, kemanakah sahabat temanku yang dulu pernah bersama-samaku ketika di dunia, dalam bersama salat, bersama berjamaah, bersama berkuliah, bertaklim dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata firman, carilah mereka di dalam neraka dan keluarkanlah mereka, yang sesiapa antara mereka yang ada iman dalam hati mereka walaupun sebesar biji zarrah sekalipun. Maka pergilah ahli syurga itu ke neraka dan benar didapati sahabat-sahabat itu ada dalam neraka, waliyahzubillah. Maka dengan segeralah mereka berteriak dan memanggil, ya sahabat, keluarlah daripada syurga, Allah telah mengampunkan dosa-dosa kalian dan aku sebagai sahabatmu datang untuk membantumu. Subhanallah, tabarakallah. Inilah dia manfaat sahabat yang sejati, manfaat sahabat yang benar-benar jujur dalam bersahabat, dalam bermusahabah, dalam persahabatan, dalam berteman. Dan semoga mudah-mudahan kita digolongkan golongan orang bertakwa dan dianugerah kurniakan Allah Subhanahu taala dengan sahabat-sahabat yang baik lagi sejati, dan sahabat-sahabat inilah yang nanti akan bersama kita dalam syurga Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah setelah diberitahu Rasulullah SAW akan khabar gembira tersebut, maka dengan tanpa tolak bandingannya, dengan tanpa keraguan, Sayyidina Abu Bakar bersiap sedia untuk menjalankan tugasannya. Dan hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan satu perkara, di dalam merancang satu kerja dan misinya yang terlebih dahulu sudah disusun rapi, yang terlebih dahulunya sudah pun difikirkan buruk baiknya, sudah pun dijangkakan apa yang akan terjadi dan bakal terjadi dan sebagainya. Dan inilah sebagai contoh yang boleh kita ikuti dan teladani. Hingga kan kalau kita lihat daripada segi sejarah itu, hadirin sekalian, kita lihat betapa bagaimana Rasulullah SAW menyusun masanya dalam untuk memberitahu khabar tersebut pada waktu ketika sedang yang jarang masyarakat Arab pada ketika itu, masyarakat Quraisy pada ketika itu keluar ke pasar dan sebagainya. Kenapa hadirin sekalian? Tak lain dan tak bukan supaya tidak dapat diikori, ataupun tidak akan terbocor, ataupun tidak dapat diketahui akan gerak-geri baginda Nabi SAW oleh pihak Quraisy ataupun pihak kaum kafir Quraisy yang memang pada waktu itu hendak membunuh Rasulullah SAW. Subhanallah. Sangat-sangat apa yang kalau kita katakan strategik dan begitu sangat telaten dan tersusun akan perancangan Nabi Muhammad SAW. Dan dipendekkanlah akan kisah ataupun sejarah hijrah tersebut, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada malam hijrah, ketika mana baginda ingin keluar ke rumahnya, baginda telah pun menyiapkan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu ajma'in untuk menggantikan tempat tidur baginda
sallallahu alaihi wasallam sebagai mengaburi mata kaum kafir Quraisy yang telah siap sedia di luar rumah baginda untuk datang serbu masuk ke rumahnya, ataupun yang dalam kitab ataupun dalam sejarah menyatakan bahawa orang kafir Quraisy itu telah bersiap sedia di luar rumah baginda dengan tujuan andai kalau Rasulullah SAW keluar untuk tunaikan solat fajar atau solat subuh, masa itulah mereka nak menamatkan riwayat baginda Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kasih Allah SWT, kita kata apa, pada sudut masa ataupun pada sudut aspek yang lain, kaum kafir Quraisy juga telah mendengar sedikit lebih kurang desas-desus yang baginda SAW nak berhijrah, yakni nak tinggalkan kota Mekah. Dan bagi mereka inilah masa ataupun inilah peluang terakhir mereka untuk nak menamatkan, menghabiskan riwayat baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa macam caranya, dan mereka saling bertanya sama mereka. Maka tercetuslah satu idea yang mana mengatakan bahawa dikumpulkan semua pemuda-pemuda kaum Quraisy pada waktu itu dan membunuh Rasulullah SAW, Masya Allah Tabarakallah, secara serentak. Kenapa? Supaya nanti Bani Hashim ataupun juga keluarga Rasulullah SAW tidak dapat boleh untuk nak menuntut bela di atas kematian Nabi SAW, dan tak dapat nak dicari siapa pembunuh sebenarnya. Subhanallah, Tabarakallah. Itulah apa yang tadi dirancangkan oleh kaum kafir Quraisy pada ketika itu. Namun baginda SAW mempunyai perancangan yang lebih baik lagi, sallallahu alaihi wasallam. Maka diminta Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menggantikan tempat beliau, tempat tidur beliau dalam mengaburi mata orang kafir Quraisy, agar Rasulullah SAW boleh dapat keluar pada rumahnya dalam keadaan orang-orang kafir Quraisy masih lagi menyangka baginda sedang tidur di atas katilnya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah sekalian, sekali lagi sahabat sejati Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu warḍah menyatakan memberikan kita kata mengorbankan demi atas setia kawan dan persahabatan, dan sanggup untuk berhadapan dengan kematian, sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu warḍah. Nah, maka dengan itu maka baringlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa di atas tempat tidurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pun keluar daripada rumahnya dengan dengan bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hadirin kasih Allah SWT, seperti mana yang masyhur yang kita ketahui bahawa memang Rasulullah SAW dapat melihat orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemudanya sudah bersiap sedia untuk untuk membunuh Rasulullah SAW pada masa ketika itu. Tetapi qadarallahu masya Allah, Maha berkuasa di atas segala-galanya, orang-orang pembesar ataupun juga pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy itu tidak dapat boleh melihat baginda Nabi SAW keluar pada rumahnya, seolah seakan seperti terhijab pandangan mata mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kan dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi Rasulullah SAW sempat untuk mengangkat akan pepasir yang ada di di bawah telapak kaki Nabi SAW dan ditaburkan di atas kepala pemuda-pemuda tersebut. Lalu Rasulullah SAW pun berlalu pergi dengan selamatnya, alhamdulillah. Maka setelah itu ketika mana sempat pada waktu fajar tiba, ada salah seorang daripada orang yang lalu di situ menyatakan ataupun melihat orang-orang pemuda kaum kafir Quraisy itu sedang siap sedia membunuh Rasulullah SAW. Maka dia tanya kepada mereka, kamu ni semua tunggu apa? Lalu maka kata mereka, kami tunggu Muhammad untuk keluar dan kami ingin bunuh ketika saat dia keluar untuk tunaikan solat fardu fajar ataupun subuh. Maka lalu orang tu mengatakan, Muhammad dah pergi jauh dah. Muhammad dah keluar daripada awal malam tadi dah. Dah selamat dah keluar. Kata mereka, mustahil. Kami tunggu sejak seawal malam tadi. Mustahil Muhammad keluar tanpa kami melihatnya.
Maka kata orang tersebut, lihat apa yang ada pada atas kepala kalian. Lalu dilihat ada pepasir-pepasir yang diletakkan Rasulullah SAW di atas kepala mereka. Sebagai tanda bukti Rasulullah SAW telah pun keluar dan telah pun pernah lalu lintas di hadapan mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah sekalian, kita kena faham dalam bab ini bahawa bukanlah kita kata auzubillahi min zalik, astaghfirullahalazim, ya, Rasulullah SAW guna sihir ke, Rasulullah SAW gunakan apa jin dan sebagainya, apa tidak. Di atas kuasa, kudrah, iradah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Subhanallah wa tabarakallah, masya-Allah. Maka hadirin kasih Allah, pesan kita di sini, pelajaran yang dapat kita ambil kedua adalah bertawakal sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan haqqan tawakkul, dengan sebenar-benar tawakal pada Allah Taala, kerana mengharapkan sungguh pada Allah, la li ghairi, tidak pada lainnya, kerana Allah qadir ala kulli syai', yang berkuasa di atas segala-galanya. Maka hadirin Allah, sedikit juga dapat kita ingatkan di sini, setiap kali mana kita nak keluar rumah, anak-anak kita, ya, anak-anak muda kita di luar sana, keluarlah dengan siru ala barakatillah, keluarlah dengan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dibacakan doa, ya, doa yang diajarkan kita oleh Rasulullah SAW dan juga untuk oleh para alim ulama kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tabarakallah, masya-Allah. Doa itu sangat hebat, sangat masya-Allah, tabarakallah, sangat indah sekali, yang mana kita ini meletakkan, menyerahkan diri kita, keselamatan kita, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melindungi, yang maha menjaga, yang maha memelihara, dan insya-Allah kita haqqan akan nanti dipelihara, jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli kita yang kita tinggalkan juga akan dijaga, pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila mereka tak puas hati, dan kemudian orang-orang kafir Quraisy, anak-anak muda itu pun masuk meluru ke rumah Rasulullah SAW, dan dilihat memang masih ada lagi susuk tubuh yang diselimuti dengan selimut yang sedang berbaring di atas katil itu. Dan mereka kata, ternyata orang tua itu tadi berbohong. Ini ada susuk tubuh di atas pembaringan tersebut, dan itu pasti Muhammad. Dan mereka pun tanpa berdengar lagi untuk nak mengambil peluang membunuh Rasulullah SAW. Namun ketika sebelum mereka menghunuskan pedang-pedang mereka buka dulu akan selimut tersebut, maka didapati bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda. Lagilah alangkah terkejut, lagi terperanjat mereka, dan hinggakan mereka tak tersempat dan juga jadi untuk nak membunuh akan susuk tubuh yang ada di hadapan mereka, kerana mereka tahu itu adalah Ali, anak kepada Abu Talib. Mereka sudah pasti tidak mahu membuat masalah kepada Abu Talib, ya, ataupun juga kepada keturunan Abu Talib, kerana juga di antara orang golongan yang kita katakan sebagai orang yang dihormati dan disegani oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Maka hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW memilih jalan menuju ke kota Madinah adalah jalan yang tidak pernah dilalui selalu oleh kebanyakan pedagang-pedagang Quraisy pada waktu itu. Kita tahu bahawasanya orang-orang Quraisy adalah di antara mereka juga yang masyhur dengan perdagangan mereka yang berulang-alik daripada kota Syam dan juga kota Yaman, dalam untuk mereka berdagang dan dalam mereka untuk berniaga dan sebagainya, dan yang mana mereka selalu menggunakan jalan yang sudah memang sentiasa dan selalu digunakan, tetapi Rasulullah SAW tidak menggunakan jalan tersebut. Malah Rasulullah mengambil jalan yang agak lebih sukar, jalan yang penuh dengan batu dan juga bukit bukau, demi untuk mengelak daripada bertembung dengan kaum kafir Quraisy yang memang sudah mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah, masya-Allah. Inilah dia
perancangan yang baik yang dilakukan, yang yang ditunjukkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Rasulullah SAW bersembunyi di Jabal Sur, ataupun juga di kita katakan di Gua Sur, minta maaf, di gua yang bernama Gua Sur, dan bukit yang bernama Bukit Tur, Rasulullah SAW sudah pun sekali lagi merancang dan berpesan kepada anak dan puteri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itulah dia Sayyidatina Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, sebagai pemberi ataupun sebagai orang yang bertanggungjawab untuk membawa makan minum Rasulullah SAW dan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar, tabarakallah. Sampai begitu sekali perancangan Rasulullah SAW dalam berhijrah ini atau dalam melakukan hijrah tersebut. Dan maka waktu itu Sayyidina Asma radhiyallahu anha dalam keadaan mengandung, ya, naik turun daripada rumahnya menuju kepada Gua Sur ataupun Jabal Tur, dan untuk memberi makan pada ayahandanya dengan Rasulullah SAW. Dan kerana peristiwa itu Sayyidina Asma digelar sebagai Zin Nitaqain. Zin Nitaqain yakni adalah orang yang mempunyai dua tali pinggang, kerana tali pinggang yang satu diikat pada makan minum ayahnya dan juga Sayyidina Rasulullah SAW, dan satu lagi tali diikat untuk dirinya supaya tak terjatuh dan sebagainya. Allah Rabbi Jalla Ula, satu pengorbanan. Dan yang pelajaran yang ketiga, kita belajar Rasulullah SAW meminta bantu tolong kaum wanita dalam untuk berhijrah ke kota Madinah. Rasulullah SAW iktiraf pengorbanan bantuan seorang wanita, dan juga memberi peluang kepada kaum wanita untuk sama-sama juga dapat memainkan peranan dalam menjayakan misi hijrah Rasulullah SAW. Jadi di sini membuktikan kepada kita bahawa Rasulullah SAW, agama Islam itu memang sangat menitik beratkan hak asasi kewanitaan. Islam menghargai dan juga mengiktiraf akan kewujudan dan juga saham pertolongan bantuan seorang wanita. Dan di sinilah agama Islam yang menunjukkan pada kita memberikan hak saksama kepada kaum muslimin lelaki maupun kaum wanita muslimahnya. Maka dalam peristiwa hijrah ini peranan seorang wanita itu juga diperlukan, dan peranan dan juga kaum wanita memainkan peranan yang penting di dalam penghijrahan Rasulullah SAW ini, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan makanya hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, dipendekkan cerita ataupun juga perkongsiannya hingga selamatlah Rasulullah SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana bermulalah kita katakan kegemilangan ataupun daulah, ataupun juga kita kata tempat negara yang pertama yang dipimpin Rasulullah SAW, negeri Islam yang pertama yang dipimpin Rasulullah SAW dalam mentadbir akan hal-hal dunia dan negara dan sebagainya. Dan hingga tersemadilah jasad tubuh mulia Rasulullah SAW di kota Madinah Al-Munawwarah hingga sampai kepada hari ini. Dan inilah dia yang kita dapat pelajari daripada pelajaran tentang kisah hijrah Rasulullah SAW. Pertama, tentang erti persahabatan. Dan yang keduanya kita pelajari dalam bagaimana Rasulullah SAW menyusun strategi dan perancangan dalam melakukan satu perkara. Dan yang ketiga, Rasulullah mengiktiraf pengorbanan dan jasa bantuan kaum wanita muslimah dalam menjayakan misi hijrah Rasulullah SAW ini. Nah, semoga tiga pelajaran ini dapat kita ambil iktibar daripadanya dan jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang Muslim yang lebih berjaya
dunia dan akhirahnya insya-Allah. Dan dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam al-hijrah, selamat menyambut tahun baru Hijrah 1442 Hijrah, dan semoga mudah-mudahan tahun baru kita ini dijanjikan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah. Tahun baru kita ini dijanjikan lebih sempurna, lebih bahagia, lebih indah dan lebih sempurna dan lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sudah, insya-Allah, dan diri kita sendiri menjadi muslim yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan hal kita yang kita tahu kita sedang dan masih lagi menghadapi dalam wabak pandemik COVID-19 ini, dan mudah-mudahan dengan tahun baru yang datang ini Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat dan menghindarkan dan mengakhirkan episod pandemik COVID-19 ini dengan segera, insya-Allah, dengan kehendak iradah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dan kuasa Allah Taala, insya-Allah. Allahumma amin. Amin amin rabbal alamin. Baik, hadirin sekadar dahulu perkongsian temu kita pada kali ini, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan kembali untuk membincangkan dan mengupas tentang kitab yang sedang kita guna pakai. Itulah dia kitab Al-Imam Ghazali dalam bab atau dalam tajuknya Mukashafatul Qulub, pengobat ataupun juga perawat hati jiwa kita. Mudah-mudahan bertambah-tambah kuat iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.